kita ke makam Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang Nabi kata beliau adalah mufti bagi umat ini, insya-Allah. Muaz bin Jabal ini makam dia, tapi dia berada, dia makam dia di sinilah, tapi dia berdakwah di Yaman, tapi makam dia di sini. Makam apa yang dimaksudkan itu? Kita seterusnya ke dalam, insya-Allah. Kita berada di Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabi al-jalilus sahabah. Jalilus sahabah. Itu makam beliau, Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Makam dia lah. Dan ada orang mengatakan di sini zarif dia. Di sini zarif. Zarif, itu dia tulis zarif. Maksudnya dikubur dia. Zarif as-sahabi al-jalil Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berdakwah di Yaman, Nabi hantar beliau berdakwah di Yaman. Sa'alani. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Dan di sini kubur siapa ya? Kita pergi tengok pula. Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Dharif juga ini kubur anak beliau, yaitu Abdurrahman bin Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu anak beliau, dua-dua lah, anak beranak di sini. Kubur anak beranak di sini, masya-Allah. Kubur sahabat, surah ibadat dan bermuzakarah, ada mudarrisatu tasbih, mengajarnya sebagai tasbih, dan bermuzakarah, takrar itu jihad, dan ta'limul liman, dan mengajar kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah, dan membelanjakan untuk ahlinya adalah qurb, dekat dengan Allah, dan wa anisun fi wahdah, dia adalah sebagai anis yang akan jadi penjina atau waktu kita seorang-seorang, peneman waktu seorang, dan hidup, dan juga dan menjadi kawan waktu kita berkhulwah, dan dia adalah jadi dalil pada waktu al-din untuk agama, rahbah dalam agama, dan sabar dalam kesusahan dan dalam sarra wa dharra, kesusahan dan keimpitan. Ya. Dan dia menjadi wazir ilmu ni, wazir kita menteri indal akhillah, di dalam kawan-kawan yang rapat dengan kita akhillah, dan menjadi al-qarib indal gharba, dan dia akan dekat waktu kita duduk tempat orang lain, waktu kita bersendirian dalam safar ke manakah, dia akan jadi dekat dengan orang semua. Wa manaru sabil jannah, dan dia menara jalan ke syurga. Wa qala Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allama al-ilma fa inna ta'allama al-khashiyah wa talabu al-ibadah wal mudarasatu tasbih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzi mustafa wa ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di samping ataupun bersebelahan dengan makam mufti bagi umat ini, itu Hazrat Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu, yang sering kita sebut-sebutkan dalam bayan kita dan taklim sering dengan nama beliau. Hari ini telah sampai di sini. Bahkan Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu di akhirat nanti akan pegang satu bendera panji, yang mana ulama-ulama asatizah yang diterima Allah SWT, ulama-ulama yang hak, akan berdiri di belakang Muaz bin Jabal dan akan masuk surga tanpa hisab. Allah pilih kita di kalangan mereka. Itu tuan yang mulia, Muaz bin Jabal radhiyallahu ni dia daripada suku Aus. Dia orang Aus, yang mana kita telah ceritakan waktu di Madinah dulu, orang Aus ni hati mereka telah dibeli oleh Nabi SAW kerana ketika hijrah Nabi telah masuk kampung mereka. Dan Muaz bin Jabal antara orang yang berada dalam perjanjian Aqabah. Jadi dia antara orang Madinah yang awal masuk Islam. Dan Muaz bin Jabal radhiyallahu ialah orang yang mana sering juga bersama dengan Nabi SAW, bersuhbah dengan baginda, sehingga beliau mendapat ilmu yang banyak daripada lautan ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Muaz bin Jabal banyak diriwayatkan hadis Nabi SAW. Bahkan kita sering dengar kisah Muaz bin Jabal radhiyallahu di saat beliau diputuskan untuk ke Yaman. Kata ulama, beliau di saat itu hatinya begitu pilu dan sedih. Seperti yang kita tahu, para sahabat ingin bersama dengan baginda setiap hari, setiap jam, setiap minit dan setiap saat. Di saat diputuskan untuk ke Yaman, Muaz bin Jabal radhiyallahu berasa sedih. Kenapa? Kerana akan berjauhan dengan baginda, lebih-lebih lagi ketika berada di perbatasan Madinah. Di saat Nabi pesan begitu banyak pesanan kepada Muaz bin Jabal, antara yang terakhir yang baginda bagi tahu kepada mafhum, wahai Muaz,
bila kau pulang daripada Yaman nanti, engkau akan lalu di pusara aku. Maka itu menyebabkan hati Muaz bin Jabal begitu luluh, sehingga tangisan air mata Muaz bin Jabal berlinangan membasahi pipi Muaz bin Jabal. Nampak begitu, Muaz bin Jabal telah berusaha di Yaman. Dan Muaz ni antara orang yang menjadi rujukan kata ulama di Madinah di saat Nabi masih hidup lagi. 13 orang yang boleh keluarkan fatwa, salah seorangnya adalah Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan yang mulia, setelah itu kita ringkaskan cerita, dia telah pulang ke Madinah dan lalu di pusara Nabi SAW. Namun Muaz bin Jabal tak dapat tinggal lama di Madinah. Kenapa? Hatinya begitu pilu. Setiap lorong, bukit, bukau, jalan-jalan, bangunan-bangunan, rumah-rumah di Madinah mengingatkan dia perkara indah dia bersama dengan Nabi SAW. Sehingga dia telah minta izin khalifah ketika itu untuk pergi hijrah. Maka khalifah ketika itu bagi tahu, wahai Muaz, kamu adalah mufti bagi umat ini, kamu adalah rujukan bagi umat ini. Muaz bin Jabal minta izin, tak mampu menanggung perasaan rindu tinggal di Madinah, maka dia telah berusaha hijrah pergi ke Syam. Dan kata ulama, sampai di bumi Syam ni dia telah pergi beberapa peperangan, dan hampir semua peperangan Islam beliau bersama dalam Badar, Uhud, Khandaq dia bersama. Ketika di bumi Syam ini beliau juga turut bersama. Ketika di Yarmouk beliau turut bersama kata ulama. Namun Allah SWT telah terima korban susah payah beliau, di mana telah berlaku wabak taun yang bermula daripada Amwas dan telah menyebar sehingga kawasan sini. Baru kita faham kenapa, sebab sepadannya dengan bumi Palestin, menyebar sehingga ke sini kata ulama. Sehingga kan Abu Ubaidah Amir Jarrah Aminul Ummah yang kita pergi makam tadi tapi tak sempat lagi kisahkan kisah beliau, telah kena wabak tersebut. Dan beliau kata ulama, kalau salah mungkin boleh betulkan, dalam satu sahabat diceritakan beliau telah pegang tangan Muaz bin Jabal dan telah beri pesanan, untuk jaga umat ini. Untuk jaga umat ini. Dan antara salah satu pesanan yang Abu Ubaidah Amir Jarrah pesan kepada Muaz bin Jabal, salatlah bersama orang Islam. Maksudnya di saat wabak itu berlaku, orang yang bersama dengan Muaz bin Jabal itu Abu Ubaidah telah pesan kepada Muaz bin Jabal untuk solat. Solat bersama dengan Islam. Dan Muaz bin Jabal kata ulama juga telah diuji dengan wabak tersebut bersama dengan anaknya. Dan di saat wabak mula melanda, beliau telah doa, ya Allah, berkatkan lagi wabak ini, berkat lagi penyakit yang punya padaku, supaya dia cepat menyebar, cepat meluas. Dan Muaz bin Jabal telah menangis dan beritahu masa yang Muaz bin Jabal keluar daripada Madinah tu, nak tinggal ke Madinah berpisah dengan Nabi tu, dia telah baca satu syair. Jadi syair tu dibaca dengan linangan air mata lah. Muaz bin Jabal baca apa dia kata? Uridu isaluhu wa turidu hijri, fatruk ma uridu lima turidu. Uridu isaluhu, ya Rasulullah, aku ingin bersama dengan kau di Madinah setiap hari, setiap jam, setiap minit, setiap saat. Wa turidu hijri, sedangkan kau inginkan aku hijrah tinggal Madinah, bawa usaha dakwah di Yaman. Fatruk ma uridu lima turidu, aku korbankan perasaan aku, keinginan aku semata-mata untuk menyempurnakan keinginanmu ya Rasulullah. Inilah syair kata Syekh kami yang Muaz bin Jabal baca dengan linangan air mata dalam perjalanan dia menuju ke kota Yaman. Allah kita amati lagi, berhalusi lagi jasa Muaz bin Jabal begitu sangat besar kepada kita, khususnya orang Melayu. Kenapa? Kerana korban Muaz bin Jabal tinggalkan kampung Madinah, berjauhan dengan Nabi, korbankan perasaan dia dengan linangan air mata, dia tahan rindu dengan Nabi SAW. Pulang, Nabi dah wafat. Sebab itu Allah telah bangunkan agama di Yaman. Daripada Yaman agama telah sampai di kampung kita. Sebab Hazrat Muaz bin Jabal, kita dapat kenal Allah pada hari ini. Dan kita dapat Islam pada hari ini kerana korban Muaz bin Jabal. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita sangat berterima kasih kepada Muaz bin Jabal. Kerana sebab dia hari ini kita dapat kenal Allah dan kita dapat belajar agama pada hari ini. Dan sebab korban Muaz bin Jabal, hari ini orang Malaysia kena Islam, orang Indonesia kena Islam kerana korban Hazrat Muaz bin Jabal yang telah bagi seluruh hidup dia untuk agama. Lahir di Madinah, berusaha di Yaman, syahid makam di Jordan. Tidaklah kita bersyukur sangat dapat bersama hari ini, dapat berziarah, bahkan bersama dengan alim ulama kita dapat berziarah makam mufti bagi umat ini. Nabi SAW telah pesan 10 perkara. Di antara 10 perkara tadi, Nabi SAW kata, wahai Muaz, jagalah lidahmu. Dan Nabi telah mengeluarkan lidah, dan Nabi telah memegang macam tu. Nabi pegang depan saya Muaz, Nabi pegang lidah. Dia kata lidah ini sangat kecil jisimnya, tapi kesannya amat besar. Jadi Nabi kata pesan, jagalah lidah kamu. Itu yang paling penting. Jadi sepatutnya kita menjaga lidah kita.
Jarahatus sinani lahal tiyamu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Itu kata syair Arab. Jarahatus sinani lahal tiyamu. Luka yang disebabkan oleh mata pedang atau mata panah, dia boleh bertaut kembali. Tetapi luka yang disebabkan oleh kata-kata, maka dia akan terasa sampai bila. Itu pesan Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz. Dan pesan itu untuk kita semua, untuk menjaga lidah kita. Dan apabila kita berkata-kata, kita mesti mengetahui apa yang kita kata, dan kita mesti berfikir dahulu sebelum kita berkata. Wallahu a'lam. Seterusnya Sayyidina Muaz. Kepada anak Ya, sama-sama. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berada di depan makam Hadrat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bersama makam anaknya. Jadi di sini sebenarnya banyak pengajaran, dan antara yang kita dah dengar ni, tapi inilah satu contoh seorang yang mana dia telah habis-habisan berhijrah dengan taat, tanpa tengok kiri dan kanan apabila diputuskan oleh Nabi SAW, walaupun kecintaan dia untuk meninggalkan itu tak ada. Pasal taat terus dia bergerak. Sebab tu Allah terima dia. Dan mana dia telah berjanji setia kepada amir dia semula-semula Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi mana kita faham Abu Ubaidah bin Jarrah siapa dia? Aminul Ummah. Nabi SAW pernah beritahu kan, di kulli ummatin aminun. Fainal aminun, faina amina hadil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu. Jadi bukan sembarangan orang yang bagi amanah kepada Muaz bin Jabal lah. Kerana kita tengok amanahnya Abu Ubaidah. Jadi kalau kita tengok situ Abu Ubaidah punya amanah sampai digelar Aminul Ummah ketika harta-harta Kisra, istana Kisra telah didapati bahawa pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab nak dikira semua. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab kata ada lagi yang belum cukup. Ada lagi yang belum cukup. Tapi Aminul Ummah berkata ada. Dia kata ada satu lagi. Bila dicari ada dalam pasu gelang Kisra, yang mana gelang Kisra tu Sayyidina Umar ambil, diserah kepada Hadrat Suraqah radhiyallahu anhu. Bila Hadrat Suraqah dipakaikan gelang Kisra, terus menangis, teringat macam mana Nabi SAW telah bersabda, telah bagi tahu kepada dia, wahai Suraqah, hendak tak kamu nanti akan pakaikan, kamu akan dipakai dengan gelang Kisra. Masa tu 1400 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul lagi. Ketika mana mereka semua tergila-gila untuk menangkap Nabi SAW, dan kisah panjang sampai Nabi hijrah tu dia kejar sampai terbenam sekali, terbenam kali kedua, kali ketiga. Nabi SAW telah beritahu yang itu. Itu kita tengok mana bila datangnya masa zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu terbukti mana Aminul Ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan begitu juga Abu Ubaidah semasa Fatah bin Khattab radhiyallahu anhu nak buka Syam tu, dia berdatang bersama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Sebelum ni lagi lah, sebelum datang tahun ni, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu telah datang dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai di lembah yang mana antara masuk bumi Syam. Bumi Syam tu dia sempadan dia, nak tahu dia kata Ardul Anbiya ni dia bumi subur. Sebab tu apa pun subur, tanaman subur, air dia subur, semua subur, sehingga orang dia pun di sini semua subur, segar-segar. Sebab tu segar-segar bumi Syam. Jadi bila sampai tu Sayyidina Umar bin Khattab telah turun daripada unta dia. Dia telah tanggalkan kasut dia. Wada ala atiqi ima, telah letak kasut ni macam kita pakai rantai. Bayangkan dulu kalau satu ambil tasbih buka kepala pun kat leher, orang kata orang gila. Ini bawa kasut. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah rakan safar. Lalu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu bagi tahu kepada Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Amiral Mukminin, anta taf'alu hadha an-nash istasyafuka. Wahai Amiral Mukminin, adakah engkau lakukan sendiri? Engkau tak turun pada unta, engkau tanggalkan kasut, engkau letak atas tengkok, kemudian engkau tarik macam driver. Malu.
Buat manusia kat sini semua istasyafuka tengah lihat kau, tengah teropong betul. Ini takkan Amirul Mukminin ni mesti hamba. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab dalam bagi dengar perkataan yang Ubadah bin Jarrah, dia kalau kita rasa betul juga aku bos mesti duduk atas unta, tak boleh turun. Sayyidina Umar bila dengar tu kata dia dengan satu perkataan yang tak boleh diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Allah ni kalau kita terima, kamu tak faham ke? Agama tu mulia dengan sebab bukan sebab di atas unta. Turun daripada unta bukan sebab kehinaan. Mulia nak manusia dengan ambil agama. Tinggalnya agama itulah kehinaan. Ya Aba Ubaidah, lau taqulu hadza khairuka, kalau yang cakap macam ni bukan kau, la ja'altu nakala li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya aku akan buat pengajaran untuk umat sampai kiamat. Pengajaran Sayyidina Umar bin Khattab nak bagi tahu pada umat supaya yakin umat tu betul. Dia akan pancung kepala, nak tunjuk kepala ni dipancung sebab apa? Kemuliaan dia cakap, kemuliaan dia sebab dua atas unta. Tapi aku nak bagi tahu kemuliaan manusia di atas agama. Siapa ambil agama, itulah kemuliaan. Siapa tinggal agama, itulah kehinaan. Ya Aba Ubaidah, inna kunna adal qaum fa'azanallahu bil Islam. Wahai Abu Ubaidah, sebenarnya kita adalah satu umat yang dulu cukup jahil. Kita buat macam-macam, kita syirik pada Allah, kita macam-macam. Tapi hari ini Allah telah muliakan kita dengan sebab Islam. Allah telah tinggikan Islam. Allah Akbar. Kalau kita ambil Islam, kita ada jual pun, bukan dapat kemuliaan, bukan dapat ni, tapi bahkan kehinaan akan datang. Sebab itulah penggunaan Abu Jarrah lalu tinggi. Lepas tu dia passing kepada apa? Muaz bin Jabal lah. Muhajir yang sebenar untuk bawa kepahaman kepada manusia. Satu sifat keberanian sebagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah, satu lagi sifat keilmuan yang mana ini bawa empat sifat yang Nabi dihantar. Rabbana wa ba'ath bihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ini empat sifat mereka bawa. Jadi mereka berhijrah, mereka membuat kerja agama, buat usaha agama, mereka mengajar ta'lim wa ta'lum, dan juga mereka mensucikan diri. Sebab tu kita tengok kalau buat dakwah saja pun tak cukup, kalau buat apa taklim pun tak cukup, tapi semua boleh digabungkan. Tapi kalau orang buat dakwah saja pun kita syukur kepada Allah, orang buat taklim pun kita syukur kepada Allah, orang tak sekian. Tapi alangkah baiknya kalau dikumpulkan semua macam mana sahabat-sahabat. Mudah-mudahan Allah bagi kita kesemua perkara untuk kita bawa menjadi iktibar pada siapa saja, supaya apa? Ambil kesungguhan mereka, semangat mereka, jazbah mereka, fikir mereka, risau mereka, kebimbangan mereka dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bergerak dan bawa perkara-perkara maqasid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah semua, masya-Allah. Samping itu juga kita tahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, ilmu ini telah dia sahab seperti mana awan. Betul-betul sabda Nabi tadi, dia tak tunggu datang ke dia, bahkan dia bergerak di Yaman 1 tahun di Yaman. Inilah dalil ulama-ulama keluar setahun. Kemudian tu pun tak selesai lagi, datang lagi di sini lagi, bawa anak sekali, masya-Allah. So kehidupan mereka ni adalah bergerak untuk umat, untuk menghilangkan kejahilan dalam umat. Bila ulama bergerak, tak menunggu orang datang ke dia, hasil dia lah Allah akan lenyapkan kejahilan dalam muka bumi ini, insya-Allah. Allah bagi taufik kita, kawan-kawan ulama-ulama seluruh dunia dan anak turunan kita bergerak. Yang lahir di Malaysia jangan niat nak mati di Malaysia, mati di seluruh dunia tu gerakkan untuk sebar agama Allah. Jadi juga menjadi dalil bahawa dia bukan dia fikir semua. Dia keluarga anak pun dia bawa juga. Macam tu kita juga bukan kita fikir untuk orang lain, anak zurat-zurat kita kena fikir juga. Allah Akbar. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Fa'fu 'anna ya karim. Fa'fu 'anna ya karim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sesungguhnya kami telah sampai sini dengan apa izin Allah. Kau telah hadirkan kami untuk dapat kesan-kesan asal nak ambil asal Nabi SAW, asal sahabat-sahabat yang telah buat pengorbanan untuk demi untuk agama-Mu, ya Allah. Kami tak tahu, ya Allah, kalau ikut kemampuan harta kami tak mampu buat harta ini, ya Allah. Lebih ramai orang ada harta, ya Allah, lebih ramai orang ada kemampuan, ya Allah. Tapi dengan pilihan-Mu, ya Allah, untuk sampai sini, ya Allah, pengorbanan sahabat bersungguh-sungguh untuk agama-Mu, ya Allah. Mereka telah korban segala-galanya. Berilah kami sedikit kepahaman
Tuhan, berilah kami sedikit akal ya Allah. Masukkanlah jiwa kami, semadikan jiwa kami ya Allah, cinta pada agama, cinta untuk taat perintah-Mu, cinta pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rezekikan kami berkali-kali untuk menjarah mereka-mereka yang telah berbunuh seperti mana Hazrat Abu Bakar bin Jarrah khususnya di Malaysia ya Allah, khususnya di Kuala Lumpur, di Singkaling ya Allah, khususnya di seluruh Malaysia ya Allah, khususnya seluruh dunia, seluruh alam ya Allah. Ya Allah, Kau berilah hidayah pada pengusaha-pengusaha hingga kami ya Allah, pada agung kami ya Allah, untuk bangun bantu buat kerja agama ya Allah. Ya Allah, Kau buka jalan kelepasan ya Allah di Saudi ya Allah, bukalah kepahaman pada mereka Allah, ambil kerja agama pada mereka ya Allah. Kami tak mampu faham pada mereka ya Allah. Fitnah telah datang lagi ya Allah, fitnah datang lagi ya Allah, fitnah ya Allah. Allah mafusna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, lepaskan fitnah yang menimpa kepada Musa Adam berkatu ya Allah. Ya Allah, lepaskan ya Allah, supaya kami dapat bersatu dengan penuh kasih sayang Allah. Tidak ada pandangan buruk pada mereka semua ya Allah. Datang ke hidayah, datang ke penuh kasih sayang Allah. Yang mana Engkau redha, Kau terima kami semua, bawa Allah ya Allah. Walaupun seburuk-buruknya kami, sejahat-jahatnya kami ya Allah, Kau tukarlah sehingga dapat kami dekat dengan-Mu ya Allah, dapat ma'ayat Allah ya Allah. Ya Allah, kepakihan Mu'adz bin Jabal Kau pindahkan pada kami ya Allah, intaqal pada kami ya Allah, pindahkan pada kami ya Allah, supaya kami dapat bangun kerja agama dengan penuh kepakihan ya Allah. Ya Alim ta'alamna bil ilmi wal ilmu fil ilmika ya Alim. Ya Alim ta'alamna bil ilmi wal ilmu fil ilmika ya Alim. Soalnya Kau buka pada semua yang tengok, yang dengar ni ya Allah, supaya mereka juga ambil satu jazbah, fikir, ambil bawa agama dan kehidupan juga, ziarah dapat ambil kesan kerohanian mereka yang telah berusaha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati alhamdulillah. Ada Mu'adz bin Jabal dalam berusaha, seperti mana anak dia dalam berusaha, seperti mana dua isterinya yang telah berusaha ya Allah, yang telah sambung amanat ya Allah. Kami tanggungan, berilah kami kekuatan juga ya Allah. Ya Allah, dengan asbab kami ziarah ni Allah, jadikan asbab hidayah ya Allah seluruh dunia, seluruh alam, khususnya pada anak isteri kami ya Allah, khususnya pada orang kampung kami ya Allah, negeri kami, negara kami ya Allah. Mudahkan kerja agama ya Allah, mudahkan kerja agama ya Allah. Seperti mana kita tengok mereka ni telah syahid akhirat ya Allah, syahid di jalan Allah ya Allah, syahid tengah buat kerja agama ya Allah. Datangnya penyakit ya Allah, mereka bersabar untuk buat kerja agama, mereka masih berterus lagi ya Allah, tidak meninggalkan solat ya Allah, tidak meninggalkan solat dengan berjemaah ya Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah, kami lupa ya Allah, kami lupa bila datang ujian, kami tak tinggalkan solat ya Allah, kami tinggalkan sembahyang berjemaah, kami tinggalkan segala-galanya. Sepatutnya kami rujuk kepada-Mu ya Allah, sepatutnya kami rujuk kepada cara Nabi SAW, sepatutnya kami tengok ashabi kami, tengok sahabat-sahabat main contoh ya Allah, dan ketika tidak akan tinggalkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah kami, terimalah kami, terimalah kami ya Allah, untuk bangun buat kerja agama. Kami tak mampu nak buat kerja macam mereka ya Allah, tapi berilah kami semangat jazbah tu ya Allah, pada diri kami, pada keluarga kami, pada sahabat-sahabat kami, pada rakan-rakan seusia ya Allah. Dan Palestin ya Allah. Ya Allah, bawa anak cucu kami semua datang di sini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami datang tapi kami tidak bawa. Ya keluarga kami juga ya Allah, bagilah mereka datang sini ya Allah. Ya Allah, ini bumi anbiya ya Allah, bumi mahsyar ya Allah. Kami akan datang di sini, besok Nabi akan datang di sini juga ya Allah. Ya Allah, jangan mengharumkan kami dengan Nabi SAW, dapat syafaat Nabi SAW ya Allah. Ya Allah, bukanlah segera bumi Syam ya Allah. Ya Allah, kami juga rezekikan kami untuk datang semua ya Allah. Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati